Suria pagi di tiga lembah Gunung Merapi menyempurnakan keindahan Pulau Sumatera. Kedamaian Danau Maninjau dan ketenangan Danau Singkarak melambai pengunjung ke tanah tinggi Minang di Sumatera Barat ini. Kebeningan danaunya menyejukkan jiwa perantau, mengimbau detik-detik awal kehadiran Islam di tanah tinggi Minang. Pedagang yang singgah bukan saja mencari keuntungan duniawi, lebih daripada itu, mereka berperanan sebagai da'i yang mencari keredaan ilahi. Kerajaan Pagaruyung dipercayai menerima Islam semasa pemerintahan Sultan Alif sekitar pertengahan abad ke-16. Meskipun pengaruh Islam diperkirakan sudah bertapak di bumi Minang lama sebelum itu. Daerah Batu Sangkar menyimpan satu nama yang begitu hampir dengan jejak Rasul. Pencarian kami bermula dengan panduan peta. Namun kekurangan maklumat pada rujukan yang digunakan menyebabkan pencarian agak rumit. Jalannya ke sana, Pak. Ke sana. Dari sini simpangnya ke sana, terus jalan sini kuatkan. Tak betul. Jauh tak? Dia tentu dia jauh, betul dia kawalan jalan betul. Itu apa dah? Itu ada simpang itu belok kepada. Simpang satu depan ni ya? Ya. Bumi bertuah ini dihuni penduduk yang ramah. Kami ditunjukkan jalan ke perkampungan yang dicari-cari. Jajak Nabi. Sana. Terima kasih, Bu. Ya. Perkampungan yang indah dan aman ini dikenali sebagai Jajak Nabi. Misteri di sebalik namanya membawa kami ke sini. Dihuni 500 orang penduduk yang bergantung kepada pertanian sebagai sara hidup, Dusun Jejak Nabi di Desa Rajodani, Padang Ganting terletak 6 km dari Bandar Batu Sangkar. Kesuburan lembah tanah datar memungkinkan budaya bertani berkembang di sini. Pak Cik Abdul Wahid Tohib menghabiskan seluruh usianya di kampung ini. Dalam usia 63 tahun, dia dibantu anak-anaknya menguruskan sawah ladang. Dia hidup di kalangan masyarakat yang masih mengamalkan sikap bergotong royong. Hari ini mereka membantu Pak Cik Abdul Wahid menjayakan kenduri kahwin anak saudaranya. Sejak awal pagi, kaum wanita Dusun Jajak Nabi berkumpul dan menyumbang tenaga di dapur ini. Persediaan sambutan perkahwinan dibuat secara kecil-kecilan. Namun, kemeriahan jelas terbayang di sini. Keramahan mereka ikhlas terpancar pada riak wajah yang ceria. Muafakat dalam kesederhanaan mengukuh persaudaraan penduduk sebuah kampung yang diberi nama Jajak Nabi ini. Sebenarnya, ada sejarah tersendiri mengapa desa ini diberikan nama sedemikian rupa. Menurut cerita orang tua-tua, kononnya ini ialah kesan tapak kaki manusia yang dipercayai seorang nabi. Tidak diketahui berapakah usia batu ini, namun kesan tapak kaki padanya masih boleh dilihat dengan jelas. Nabi itu kan sedang sembahyang. Assalamualaikum, karena Assalamualaikum, dia ada ular yang akan memakan Nabi itu tadi. Jadi kerana Nabi kandung menawar tungkat, dia ambilnya tungkatnya itu, dia ontak ke kepala ular. Sudah itu baru melontek kemari. Sempena peristiwa itulah dusun ini dinamakan Jajak Nabi. Bagaimanapun tiada nas sejarah atau rekod bertulis yang menyokong kisah itu. Penduduk tempatan sendiri tidak sepakat mengenai Nabi yang meninggalkan jejaknya di batu ini. Al-Quran dan hadis menyatakan tiada lagi Nabi selepas Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Walau bagaimanapun, hadis menyebut terdapat 4 orang Nabi yang masih hidup, 2 di langit dan 2 di bumi. Nabi Idris dan Isa di langit dan Nabi Ilyas dan Haidir di bumi. Hanya kajian yang lebih mendalam dapat menjelaskan misteri batu ini. Generasi muda Minangkabau mempusakai 3 lembah yang subur menghijau, alam sekitar yang jauh dari pencemaran serta adat budaya Minang yang kaya. Warisan itu dipusakai sejak ribuan tahun lampau, dan apa yang disaksikan pada hari ini di bumi Minangkabau ini adalah terjemahan kepada pegangan dan tradisi masyarakatnya. Di tanah Minang ini, amalan Islam dapat dilihat dan dirasai. Selain kaya dengan adat budaya, orang Minang juga terkenal dengan kuat beragama. Para ulama besar jasanya di 3 lembah Minang yang bertuah ini, kerana merekalah adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Meninggalkan tanah Minang, pengembaraan jejak Rasul tiba di bumi sepucuk Jambi 9 lurah yang didiami lebih 2 juta penduduk. Kami menaiki bot laju dari jeti Suak Kandis Kompeh, menyusuri Sungai Batanghari, sungai terpanjang di Sumatera. Destinasi kami, Desa Simpang, Kecamatan Rantau Rasau, di Kabupaten Tanjung Jabung, Jambi. Kami mencari makam pendakwah yang dari keturunannya lahirlah Kesultanan Islam di Jambi. Sejarah mencatatkan Sungai Batanghari yang panjangnya 800 km ini berperanan sebagai prasarana pengangkutan sejak sebelum Masehi lagi. Penemuan sejumlah artifak di daerah Sungai Batanghari menunjukkan ia telah didiami manusia sejak zaman prasejarah. Komplek ini menempatkan makam orang Kayo Hitam, istrinya Mayang Mengurai, kucing peliharaannya, serta kubur penjaga makam. Orang Kayo Hitam ialah penyebar Islam di Jambi. Ibunya, Putri Selaro Pinang Masak, ialah Ratu Jambi yang berketurunan Aditya Varman, Raja pra-Islam dari Pagaruyung. Ibunya memeluk Islam hasil dakwah serta perkahwinan dengan bapanya, Syekh Ahmad dari Turki yang bergelar Datuk Paduka Berhala. Syekh Ahmad berketurunan Ahlul Bait mendapat gelaran itu kerana kegigihannya mengikis kepercayaan yang bertentangan dengan Islam. Hanya Allah yang maha berkuasa terhadap sesuatu yang ada di alam ini, termasuklah kehidupan manusia yang bergantung kepada takdir, qada dan kadarnya. Tiada kuasa lain selain Allah yang lebih berkuasa. Ago Chu, 52 tahun, pengusaha bot nelayan berketurunan Cina. Dia sering ke makam ini bersama keluarga dan rakan-rakannya. Mereka mempercayai makam ini mempunyai kuasa melindungi pelaut yang hilir mudik di Sungai Batanghari. Dalam Islam, kubur diziarahi untuk menimbulkan keinsafan bahawa setiap yang hidup pasti akan berakhir. Sultan Taha Syarifuddin adalah sultan terakhir dari Kesultanan Islam Jambi. Baginda terkenal dengan semangat juang, memimpin rakyat Jambi mempertahankan kemerdekaan dan menentang penjajah. Dinobatkan pada tahun 1855, Baginda memulakan penentangan terhadap Belanda dengan menolak tawaran kerjasama dengan penjajah itu. Bahkan, Baginda membatalkan perjanjian yang pernah ditandatangani Sultan terdahulu. Sultan Taha melancarkan perang jihad menentang Belanda hinggalah Baginda gugur di medan peperangan pada tahun 1904. Peninggalan Kesultanan Melayu Jambi seperti surat-surat perjanjian dan cap mohor Kesultanan Melayu Jambi diabadikan di Muzium Perjuangan Rakyat Jambi. Perjuangan Sultan Taha Syarifuddin diiktiraf Kerajaan Indonesia pada 1977
almarhum diberi gelaran pahlawan nasional sebagai menghargai perjuangan baginda. Tapak Masjid Agung Jambi Al-Falah dibina di atas tanah pilih, tempat Raja dan Sultan Jambi dahulu kala mendirikan istana. Adalah diyakini, Islam sudah pun dianuti secara individu di rantau ini sejak abad pertama Hijrah lagi, memandangkan pelabuhannya menjadi persinggahan pedagang Muslim. Masjid ini dihidupkan bukan saja dengan azan dan solat jemaahnya, bahkan dengan kelas pengajian sebegini. Artinya yang melihat maka mustahil yang Seperti juga masyarakat Minang yang berpegang kepada adat dan hukum, masyarakat Melayu Jambi mengambil sikap yang serupa. iradat sama basar ilmu. Rakyat Jambi berbangga dengan kekayaan sejarah mereka. Sekalipun era kesultanan telah lama berakhir, ia berakhir dengan jasa. Kerana perjuangan rakyat Jambi menentang penjajah dicetuskan oleh Sultan yang beriman. Maisatun Salehah, pelajar Madrasah Aliyah. Dia cukup memahami dan menghargai perjuangan silam itu. Demi mengejar ilmu, dia merantau ke kota Jambi jauh dari kampung dan menumpang di rumah ibu saudaranya. Seperti ibu kandung sendiri, ibu saudaranya sentiasa mengambil tahu perkembangan pembelajarannya. Dengan kesedaran bahawa hanya dengan pendidikan, kemerdekaan diri, keluarga dan negaranya dapat dipertahankan. Khusus itu untuk bahasa gitu. Langsung ada apa? Umpama dosen yang bimbing. Ada Semangat keagamaan kalau itu istirahat, subur dalam jiwa ada anak-anak guru Jambi. berapa gitu yang Kerana dengan semangat Islam itulah kemerdekaan yang diperjuangkan oleh nenek moyang mereka berkesinambungan hingga ke hari ini. Mulai ada dosen-dosen yang ikut. Ya. Apa benar tuh? Enggak, ini kan yang kayak mana tadi? Mau nanya? Bukan, harus golongan Generasi terdahulu membuktikan iman yang kukuh mampu melahirkan semangat juang yang amat kental. Sesungguhnya, kesatuan umat bermula dengan solat. Solat membentuk umat berdisiplin. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Solat melatih pemimpin dan yang dipimpin, mendidik erti ketaatan dan mengajar kepatuhan dalam acuan akidah Islam. Kilometer di tenggara Jambi ialah satu lagi daerah yang terkenal dalam sejarah Melayu. Hari ini, Palembang meneruskan tradisinya sebagai pusat industri dan perhubungan Sumatera Selatan. Jambatan Ampera yang dibina oleh Jepun dan dirasmikan pada 1964 pernah dikenali sebagai jambatan terpanjang di Asia Tenggara. Ia menghubungi wilayah kota Madya Palembang merentasi sungai ini yang terasas sejak 1300 tahun lalu bersama Empayar Sriwijaya. Selain berperanan sebagai pusat keagamaan, Kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Palembang selama 600 tahun itu menguasai laluan perdagangan Timur Barat sejak kurun ke-7 Masehi lagi. Hari ini, beginilah kesibukan yang dapat dilihat di pusat perdagangan pinggir sungai ini. Kegiatan bermula sejak 4 pagi kerana matahari di bahagian selatan Sumatera ini terbit seawal jam 6 pagi lagi. Tempat ini dikenali sebagai Pasar 16 Hilir
yang memang dikenali sejak zaman berzaman sebagai antara lokasi perdagangan penting di Palembang ini. Ia terletak di sisi Sungai Musi, sungai terpanjang di Palembang, yang suatu ketika dulu pernah memberikan sumber kemewahan kepada raja dan penduduknya dalam bentuk galian emas. Justru nama Lembang atau Mendulang yang menjadi asal kepada nama Palembang itu sendiri. Bot-bot ini datang dari jauh, dari pelosok kampung dan desa, membawa hasil dagangan setempat untuk dijual di pasar ini. Apabila mereka kembali, bot ini juga akan syarat dengan dagangan baru. Tetapi begitu jauh lokasi yang dituju, sehingga kan jika mereka bertolak jam 3 petang, mereka hanya akan sampai jam 5 subuh keesokan harinya. Perdagangan dan perniagaan sudah sebati dengan daerah tepian sungai ini. Malah, Islam juga tersebar di Palembang melalui perdagangan. Berdasarkan sumber sejarah, Islam tiba di Sumatera Selatan, khususnya Palembang, sejak abad pertama hijrah lagi. Ia berlaku secara aman dengan jalan perdagangan. Saudagar Islam diterima baik oleh kerajaan Sriwijaya yang menguasai Palembang ketika itu. Proses Islamisasi berlaku secara perlahan dan beransur-ansur antara kurun ke-7 hingga kurun ke-14. Saudagar Islam berjaya mengetengahkan akidah tauhid sebagai alternatif kepada tradisi animisme dan kepercayaan kepada agama selain Islam yang dianuti masyarakat Palembang ketika itu. Ki Agus Nawawi ialah penduduk asal Palembang. Dia juga meneruskan pekerjaan pendakwah silam dengan membuka perniagaan di Pasar Ila 16 ini. Budaya masyarakat Melayu Palembang mungkin lebih hampir dengan masyarakat Melayu. Namun dialek pertuturan bahasa Palembang asli jauh berbeza. Ini tidak mengherankan kerana Palembang berada di bawah pengaruh kerajaan-kerajaan yang berpusat di Jawa selama 2 kurun. Nah, macam sana ni ke pintu san? 400.000 bang cik ni ke. Yang sedikit saus ni. Kurang, Itu san. 350.000 saus. Jangan kalau mana dosia sikit ni. Okey. Yang ni ke pintu san? Yang Riki 60.000 rupiah. Mandai pun ni ke? Saya pun ni ke? Rendang. Telah saya saus pintu san ni ke? Pengaruh Mataram ditamatkan oleh Sultan Abdul Rahman Khalifatul Mukminin Sayyidul Iman pada tahun 1675. Sultan Abdul Rahman turut mengisytiharkan nama kerajaannya sebagai Kesultanan Palembang Darussalam yang merdeka serta meletakkan Islam sebagai dasar negara. Tidak ada selain ini. Mahal lagi bantan ni. Yang mahal ni ko niki lah. Oh, nak bantan lagi. Nano Yang bawah ni ke nak bantan? Yang bawah niki nano niki 100.000. Kesultanan Palembang Darussalam berakhir pada 1825 dengan penguasaan kolonial Belanda. Namun, tiada yang dapat memadamkan Islam yang sebati dalam sanubari rakyatnya. Hari ini, budaya Melayu berbaur Islam terus membentuk identiti masyarakat Palembang yang merdeka.